Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-467. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita beroleh pengajaran, beroleh ibrah daripada kalamullah dan menjadikan kita lebih dekat dengan kalamullah insya-Allah. Ahlan sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Zimahdun, Nur Hayati Yahya, Azima, Rosna Sharif, Elvira, Nur Baiduri, Kamiza Muhammad Amil, Ana Sukaimi, Jamila Ehsan, Yaya Lia, Dang Mazni, Haji Zainal, Tumirah Damiri, Hafizah Hasan, Hajrah Zai, Safia Sapian, Nur Ahmad Darus, Kati Khairuddin, Rozana Muhammad Noh, Saadiyah Hasan, kemudian Ija Rahman, Zahra Alias, Fatimah Cikmat, Maryam Omar dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat? Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh pengajaran ibrah daripada Hayati Quran. Jazakillah khairah Kak Jamila Ihsan, terima kasih banyak. Lalu hari ini kita berada pada siri yang ke-467. Adapun ayat, kita berada pada ayat yang ke-61 pada muka surat 158. Ayat 61 muka surat 158, surah yang ke-7 Al-A'raf. Maka semalam kita telah baca bagaimana selepas daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pada waktu itu dituduh sebagai orang yang sesat, orang yang sangat-sangat sesat. Pada ayat yang ke-60 kita telah baca kaum dia menuduh, kaum Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami melihat kamu berada di dalam kesesatan yang jelas nyata. Maka Nabi Nuh tak marah sebab dia bukan sesat. Maka Nabi Nuh tidak marah dan kita telah terangkan semalam beberapa pengajaran. Maka Nabi Nuh pada waktu itu menafikan, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi, tidaklah ada padaku, dalalah, sebarang kesesatan. Selepas daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menafikan yang baginda, yang beliau langsung tidak ada sebarang jenis kesesatan, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pada ayat 61 dan juga ayat 61 hingga 63, Nabi Nuh pada waktu itu menerangkan pada dirinya ada 4 perkara, ada 4 sifat yang mulia. Pada dirinya ada 4 sifat yang mulia yang mustahil pada waktu itu dia sesat. Lalu Nabi Nuh selepas daripada baginda menafikan yang baginda dituduh sesat, baginda mengatakan aku tak sesat. Maka baginda pada waktu itu menerangkan baginda ada 4 sifat.
beliau melakukan 4 benda. 4 benda. Yang mana 4 sifat dan 4 benda ini tak mungkin menjadikan beliau sesat. Lalu apakah 4 sifat yang ada pada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Maka sifat yang pertama, Nabi Nuh berkata, walakinni rasulun min rabbil alamin. Sifat yang pertama. Maka Nabi Nuh berkata, walakinni, kamu menuduh aku sesat. Walakinni, wa terjemahannya adalah dan. Lakin terjemahannya adalah akan tetapi. Ni terjemahannya adalah daku. Walakinni, dan akan tetapi aku. Rasul adalah utusan Allah, adalah Rasul Allah. Min, daripada. Rabbi, Rabb, daripada Tuhan. Al-alamin, seluruh alam. Lalu, minta maaf. Lalu Nabi Nuh AS pada waktu itu mengatakan, mana mungkin aku sesat? Mana mungkin aku sesat? Mana mungkin aku boleh terpesong? Kenapa? Sebab aku ini adalah telah diutuskan. Aku ini adalah messenger. Aku ini adalah utusan daripada Tuhan yang memiliki sekalian alam. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Maka itu sifat yang pertama. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada sifat yang pertama? Pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan Rasulun min Rabbil Alamin. Bila seseorang itu berada di atas jalan Allah, bila seseorang itu berpegang pada jalan Allah, bila seseorang itu dia berpegang kepada perintah Allah, insya-Allah dia tak akan sesat. Lalu perintah-perintah Allah maka telah dibawa oleh baginda Rasulullah. Perintah-perintah Allah antaranya ada dalam kalamullah. Maka menjadi pengajaran kepada kita, kalaulah kita benar-benar berpegang kepada Allah, nescaya kita tak akan mungkin sesat. Itulah Nabi Ibn Nuh beritahu kepada kaum dia, kamu mengatakan aku sesat, walakinni rasulun min rabbil alamin, dan akan tetapi aku adalah utusan Allah daripada Rabb semesta alam. Lalu menjadi pengajaran kepada kita, apabila kita berada pada jalan Allah, kita berpegang kepada tali Allah, kita pada waktu itu menjalankan betul-betul segala perintah Allah, insya-Allah kita tak akan sesat. Dan itu yang kita nak sangat minta dalam doa kita. Kita minta setiap kali waktu kita dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami pada jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berkali-kali kita minta dalam solat-solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami, bimbing kami, bawa kami, pimpin kami pada jalan yang lurus, jalan yang boleh menjadikan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh kata, mana mungkin aku sesat? Kan kaum dia tuduh pada ayat 60, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Maka selain daripada Nabi Nuh AS menafikan yang beliau tidak sesat, beliau terangkan kenapa beliau tak mungkin sesat. Walakinni, dan akan tetapi aku adalah Rasul utusan Allah, bawa mesej daripada Allah, bawa pada waktu itu perintah-perintah Allah. Min Rabbil Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Lalu kita pun sama, kalaulah kita benar-benar berpegang kepada tali Allah, kalaulah kita benar-benar berpegang kepada agama Allah, kalaulah kita benar-benar berpegang kepada hablullah al-matin, maka insya-Allah kita tidak akan sesat, kita tak akan sesat. Dan dalam masa yang sama, kita kena benar-benar menghayati bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah berikan kepada kita petunjuk pada jalan yang lurus. Lalu Nabi Nuh AS berkata, dan aku adalah utusan daripada Tuhan semesta alam. Kemudian sifat yang kedua, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh AS menerangkan ayat 62. Kata Nabi Nuh, uballighukum risalati rabbi. Maka ini adalah sifat baginda yang kedua. Uballighu. Apakah maksud uballighu? Ballagha yuballighu tabligh. Maksudnya menyampaikan. Uballighu terjemahnya adalah aku menyampaikan.
kum maksudnya kamu, uballighukum, aku menyampaikan kepada kamu, risalati rabbi, risalah, nasihat, amanah. Lalu Nabi Nuh berkata, aku menyampaikan kepada kamu risalah, Rabbi, Tuhanku. Maka pada ayat ini, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menerangkan bahawa beliau datang pada waktu itu bukanlah kerana inginkan sesuatu balasan. Apa yang beliau ajar, apa yang beliau sampaikan, bukan kerana beliau pada waktu itu inginkan balasan. Orang yang inginkan balasan, maka pada waktu itu mungkin berubah pendirian dia. Lalu kadang-kala kita minta, sebab itu para ilmuwan yang terdahulu, mereka minta perlindungan daripada diuji dengan ujian-ujian daripada sudut harta, daripada sudut kemasyhuran, daripada sudut pujian dan lain-lain. Kadang-kala ada orang yang pada waktu itu kerana nak jaga pangkat dia boleh berubah pada waktu itu ketetapan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kerana nak jaga jawatan dia. Kita tak perlu sebut sesiapa sebab hanya Allah yang tahu. Jangan perlu, yelah orang tu macam ni, jangan. Lalu kita kena pada waktu itu bila belajar untuk tengok diri kita. Kadang-kala terlalu cepat kita tengok orang lain. Sebab itu dalam khutbah di negeri Selangor semalam pun menyebut, kadang-kala pada waktu itu kuman yang jauh seberang lautan boleh nampak. Kesalahan orang yang kecil pada waktu itu kita boleh nampak. Tetapi kesalahan pada diri sendiri, kadang-kala sifat tu ada pada kita, tapi kita tak nak tengok pada diri kita. Lalu daripada uballighukum risalati rabbi, Nabi Nuh menerangkan yang dia mengajak manusia kepada Allah pada waktu itu adalah kerana nak menyampaikan amanah. Kerana pada waktu itu adalah tugasan sebagai Rasul. Itu adalah semata-mata kerana Allah. Bukan kerana sebarang balasan. Bukan kerana pada waktu itu pangkat. Bukan kerana pujian. Bukan kerana harta. Bukan kerana apa-apa. Dan manusia yang bila dia buat ikhlas, maka pada waktu itu dia akan pada waktu itu mengajak kepada perkara yang betul. Sebaliknya manusia yang diuji mungkin kerana nak jaga jawatan, mungkin berubah pada waktu itu dia punya cara berdakwah dia. Ajak kepada siapa? Orang yang mungkin dia buat sesuatu kerana pujian, maka mungkin berubah. Orang yang buat sesuatu kerana nak dapatkan balasan, mungkin berubah pada waktu itu hukum dia, pada waktu itu penyampaian dia. Kerana dia ada something in return yang dia nak. Lalu Nabi Nuh AS kata, aku ajak kamu ni semata-mata kerana Allah. Kerana ini tugas aku, uballighukum, aku menyampaikan kepada kamu risalati rabbi, risalah daripada Tuhanku. Kerana ini adalah tugas aku sebagai Rasul. Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada ini, apabila seseorang itu dia mengajak kepada Allah tanpa sebarang balasan, maka pada waktu itu dia akan istiqamah mengajak pada Allah. Nabi Nuh 950 tahun, yang beriman hanya pada waktu itu 90 lebih orang. Istiqamah. Sebab baginda buat bukan nak mendapat sebarang balasan. Maka ini pengajaran untuk kita. Apabila manusia mengajak kepada Allah tanpa mengharapkan balasan, tidak dalam bentuk kewangan, tidak dalam bentuk jawatan, tidak dalam bentuk kemasyhuran, tidak dalam bentuk pujian, maka pada waktu itu dia istiqamah. Sebaliknya orang yang mengajak kepada Allah pada waktu itu atas sesuatu tujuan. Ada orang dia nak ajak orang ni kepada Allah sebab dia malu. Sebab orang tu ada kaitan dengan dia, nanti manusia lain kata, kenapa anak kau macam ni? Kenapa pasangan kau macam ni? Kenapa kawan kau macam ni? Lalu dia ajak kepada Allah pada waktu itu semata-mata kerana dia malu. Maka pada waktu itu dia tak akan istiqamah.
Ada orang mengajak kepada Allah pada waktu itu kerana jawatan. Maka bila dah dapat jawatan, dia tinggalkan. Ataupun pada waktu itu dia berubah. Ada orang kerana pujian, kerana kemasyhuran, kerana kewangan, apa pun niat. Maka manusia boleh berubah apabila pada waktu itu dia buat bukan kerana Allah. Maka Nabi Nuh terangkan, uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan ini kerana ini adalah ketetapan daripada Allah. Aku buat kerana Allah. Kerana ini adalah tugasan aku sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sifat Nabi Nuh yang kedua. Lalu kita boleh belajar daripada situ, apabila kita mengajak manusia kepada Allah, maka pada waktu itu mestilah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharap sebarang balasan. Kemudian sifat Nabi Nuh yang ketiga, beliau mengatakan kenapa pada waktu itu beliau tidak sesat. Maka pada waktu itu beliau menerangkan, wa ansahu lakum. Maka Nabi Nuh SAW berkata, wa ansahu lakum. Yang ketiga, maka kata Nabi Nuh SAW, maka aku menyampaikan apa yang Allah telah tetapkan kepadaku pada waktu itu semata-mata untuk kebaikan kamu. An-nushu, kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, apakah maksud an-nushu? An-nushu maksudnya adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu an-nushu. Daripada situ datangnya nasihat. Apakah maksud an-nushu? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Al-irsyadu ila salahih. Pada waktu itu nak membawa dia kepada kebaikan dia. Lalu an-nusu maksudnya menginginkan kebaikan. Maka Nabi Nuh berkata, wa ansahu lakum, dan aku menginginkan kebaikan untuk kamu. Dia hanya inginkan kebaikan untuk kamu. Lalu apakah beza di antara yang kedua tadi, uballighukum, menyampaikan, dan yang ketiga, wa ansahu lakum? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan, maksud daripada uballighukum, tabligh, maksudnya pada waktu itu adalah nak memperkenalkan kepada manusia tentang kewajipan-kewajipan yang Allah telah tentukan, dan pada waktu itu ketaatan-ketaatan yang Allah telah tentukan. Itu maksud uballighukum. Kita nak kenalkan Allah suruh ini, Allah larang daripada ini. Sebaliknya, wa ansahu lakum, kerana kita inginkan kebaikan untuk dia. Maka maksud daripada wa ansahu lakum, maksudnya adalah ayyuraghibahum fi qabuli tilkal awamir. Nak menjadikan manusia itu mendapat semangat. Kita nak beri semangat, kita nak beri motivasi, kita nak beri targhib pada waktu itu supaya mereka menerima perintah Allah tersebut. Dan supaya pada waktu itu mereka meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu beza antara uballighukum, kata para ulama tafsir, fungsi dia dengan wa ansahu lakum. Uballighukum ni kita sekadar ajak, kita kenalkan, Allah tak bagi macam ni, Allah suruh macam ni. Itu uballighukum. Ansahu lakum adalah kita bagi manusia semangat, kita bagi motivasi, kita bagi targhib supaya manusia itu ambil perintah Allah tadi, dan supaya manusia itu tinggalkan larangan Allah tadi. Maka itu adalah daripada maksud wa ansahu lakum. Lalu bila kita benar-benar nak memberi nasihat, sebenarnya kita benar-benar menginginkan kebaikan untuk dia. Lalu bila kita benar-benar inginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka pada waktu itu kita akan ajak dia dengan penuh hikmah. Kita takkan malukan dia depan khalayak ramai. Kita takkan pada waktu itu tegur secara terbuka. Itu barulah maksudnya menginginkan kebaikan. Sebab kita nak targhib, nak bagi galakan supaya diterima perintah Allah tadi. Kita nak bagi dia targhib, galakan supaya ditinggalkan larangan Allah. Itu yang disebut dalam tafsir Al-Wasit di sini. Maka daripada sini pengajaran yang ketiga, bila Nabi Nuh berkata kepada kaum dia, wa ansahu lakum, dan aku menginginkan kebaikan untuk kamu. Maka daripada sini kita belajar bahawa dalam kita nak mengajak manusia kepada Allah, kita pada waktu itu mestilah benar-benar memberikan galakan kepadanya supaya dia menerima perintah Allah. Lalu macam mana nak beri galakan supaya orang pada waktu itu menerima perintah Allah? Lalu kita bila mengajak, tak boleh pada waktu itu secara terbuka.
Tak boleh secara terbuka. Mana ada orang yang mana bila kita tegur secara terbuka, pada waktu itu dia nak terima. Maka pada waktu itu, mestilah dengan hikmah. Mestilah pada waktu itu tengok situasi dia. Mestilah pada waktu itu kita ajak dia sebagaimana kita suka untuk diajak. Kita tegur dia sebagaimana kita suka untuk diri kita ditegur. Kita letakkanlah diri kita dalam situasi macam mana kita suka diri kita ditegur. Ada tak di antara kita yang suka kena tengking-tengking bila ditegur? Tak ada. Maka begitulah maksud wa ansahu lakum, memberi galakan, menginginkan kebaikan. Lalu Nabi Nuh berkata wa ansahu lakum, dan sebenarnya aku ini tidak sesat kerana aku menginginkan kebaikan untuk kamu, ingin untuk menasihati kamu. Maka ini adalah pengajaran yang ketiga dalam kita mengajak kepada manusia kepada Allah. Pada waktu itu mestilah benar-benar menginginkan kebaikan untuk dia, memberi galakan untuk dia. Lalu macam mana kita nak tegur orang? Macam mana kita suka untuk ditegur? Maka begitulah kita menegur orang. Macam mana kita suka untuk diajak kepada kebaikan? Maka begitulah kita ajak orang lain kepada kebaikan. Macam mana kita suka untuk ditegur supaya meninggalkan sesuatu maksiat? Macam itulah sepatutnya kita tegur orang lain supaya meninggalkan maksiat tersebut. Maka ini adalah yang ketiga. Yang keempat, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, kita akan sambung esok. Kita jumpa nanti pada jam 9.10 pagi dalam program Peperangan Rasulullah insyaAllah, pembacaan sirah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.